Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Afan bin Ali. Nombor kad meja saya B0818101004. Okay, hari ini saya ingin membentangkan tentang pengenalan. Okay, tenaga elektrik merupakan tenaga yang sangat penting pada masa kini. Di era globalisasi ini, kehidupan manusia banyak bergantung kepada sumber elektrik bagi melaksanakan segala aktiviti harian. Penyediaan bekalan tenaga elektrik yang cekap serta kompetitif amat penting kepada masyarakat dan negara. Dari sudut ekonomi, tenaga elektrik hendaklah menempati kehendak seperti kecekapan dan juga kebolehan harap yang tinggi terhadap tenaga elektrik. Ianya merupakan syarat penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, tenaga elektrik yang mencukupi serta kompetitif dapat menjadikan aktiviti ekonomi lebih produktif. Okey. Tenaga elektrik juga penting kerana mampu meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Perkembangan ekonomi akan berlaku sekiranya kos tenaga lebih rendah dan perkembangan ekonomi akan mewujudkan peluang pekerjaan. Seterusnya, bekalan tenaga elektrik merupakan kos yang perlu ditanggung berterusan oleh masyarakat. Kos tenaga elektrik yang rendah secara tidak langsung mampu menurunkan kos sara hidup. Di dalam kemajuan dan pembangunan yang pesat di negara Malaysia, terdapat juga masyarakat yang masih dalam kesusahan. Sebagai contohnya, hampir 1,000 penduduk orang asli suku Termiah di Posgok yang berada berhampiran kawasan 2 Musang telah merayu kepada pihak kerajaan agar dapat menyediakan bekalan elektrik yang cukup di kawasan mereka. Oleh kerana ketiadaan bekalan elektrik yang cukup dan berterusan, mereka terpaksa bergantung tenaga elektrik yang dihasilkan motor jana kuasa lebih daripada 30 tahun. Hampir kesemua rumah masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut sudah berpuluh tahun telah disediakan pemasangan pendawaian elektrik, tetapi sehingga tahun 2020 masyarakat di sana masih belum menerima sebarang tenaga elektrik yang menyebabkan mereka sukar untuk melakukan aktiviti sosioekonomi. Bekalan elektrik amat penting buat penduduk orang asli suku Termiah di Posgok. Jika bekalan elektrik dapat dibekalkan, sekurang-kurangnya mereka boleh menyimpan makanan dan ubat-ubatan yang dibekalkan dengan lebih lama serta memudahkan urusan penduduk, terutama bagi bayi dan kaum wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mizan Miroslim bernombor metrik B0818101042. Saya akan menerangkan tentang penyertaan masalah bagi projek Expansion Electrical Supply EES. Ketiadaan bekalan elektrik dalam perkampungan orang asli suku Termiah di Posgok, Gua Musang, Kelantan yang melibatkan 20 keluarga, membabitkan 100 penduduk amat memerlukan bekalan tenaga elektrik untuk komuniti kelompok mereka. Perkara yang pertama yang ingin dinyatakan di sini adalah yang pertama adalah syarikat bekalan elektrik sukar untuk menyediakan kebolehan elektrik di kawasan mereka adalah disebabkan mengalami kesukaran untuk menempatkan di kawasan yang tepat untuk membina pengair di kawasan yang berdekatan. Yang keduanya adalah pergerakan air yang lemah juga menjadi faktor utama elektrik, di mana bekalan elektrik tidak dapat dihasilkan dengan menggunakan mini hydrodam di dalam sungai. Yang ketiga adalah setengah kawasan menghadapi pelbagai masalah apabila berlakunya bekalan terputus dan litar pintas di kawasan perumahan. Ini sedikit sebanyak dapat menolong mereka dengan penghasilan projek Expansion Electrical Supply. Assalamualaikum, saya Muhammad Fidas bin Muhammad Khairi, nombor metrik B081810800071. Saya akan sambung bahagian cadangan idea. Berikutan dengan ketiadaan bekalan elektrik di perkampungan orang asli suku Termiah di Posgok, Gua Musang, Kelantan yang melibatkan 20 keluarga dan membabitkan lebih 100 penduduk, kami mencadangkan pembinaan mini hydro atau dengan nama lainnya ialah Expansion Electric Supply EES, di mana ia berkemampuan untuk menghasilkan 250 kilowatt. Tenaga kuasa hidro merupakan tenaga yang boleh diperbaharui
Ia boleh menjana elektrik merujuk kepada pertukaran tenaga daripada pengaliran air kepada tenaga elektrik. Dalam hal ini, hidro kecil akan digunakan untuk pembangunan kuasa hidroelektrik pada skala untuk melayani komuniti kecil atau loji dan perindustrian. Tarif hidroelektrik berbeza-beza. Pertama, 1 hingga 20 megawatt. Kedua, hidro mini biasanya ditakdirkan sebagai 100 hingga 1000 kilowatt. Dan hidro mikro iaitu 5 hingga 100 kilowatt. Laluan tumpah. Alur tumpah ialah bahagian empangan yang direka untuk membenarkan air dari bahagian hulu empangan ke bahagian hilir. Banyak alur tumpah mempunyai pintu banjir yang direka untuk menguruskan aliran melalui alur tumpahan. Alur tumpahan perkhidmatan atau alur tumpahan utama membenarkan aliran tetap. Alur tumpahan membantu melepaskan aliran air dengan kapasiti alur limpah perkhidmatan. Gambar rajah kawasan cadangan. Kawasan cadangan, lokasi yang dicadangkan adalah seperti gambar rajah berikut. Kami memilih lokasinya selepas persimpangan antara Sungai Puyang dengan Sungai Bertak, kira-kira 2 km selepas persimpangan tersebut dan 2 km dari pos GOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhan bin Khalid. Kita akan teruskan perbentangan kita dan saya akan membentangkan tentang prinsip asas tentang projek ini. Okey, untuk prinsip asas dia, tenaga mekanikal diperoleh daripada air yang mengalir. Jumlah tenaga yang ada pada air yang bergerak ditentukan oleh aliran atau terjunannya. Kederasan air yang mengalir dalam sungai yang besar membawa satu tenaga yang besar dalam aliran. Air yang jatuh ataupun terjun dengan laju dari satu titik yang tinggi mempunyai banyak tenaga dalam alirannya. Ini dipanggil sebagai tenaga keupayaan. Sama juga apabila air mengalir menerusi saluran paip, kemudian menolak dan memusingkan bilah turbin untuk memutarkan generator bagi menghasilkan elektrik. Dalam sistem sungai yang mengalir, daya arus berpunca dengan adanya sementara dalam sistem simpanan air. Air dikumpulkan di dalam takungan membentuk empangan, kemudian dilepaskan untuk menjana elektrik. Seterusnya kita akan beralih kepada kebaikan dan kelemahan. Memandangkan projek hidro kecil biasanya mempunyai takungan dan kerja pembinaan awam yang minimum. Ia dilihat mempunyai kesan alam sekitar yang agak rendah berbanding hidro besar. Bagi kelebihan tenaga kuasa hidro, penjanaan kuasa hidro menghasilkan tenaga elektrik yang bersih, tidak mempunyai kesan langsung pengeluaran pencemaran udara. Tetapi empangan kuasa hidro, takungan dan operasi penjana boleh memberikan kesan terhadap alam sekitar. Antara kelemahan oleh tenaga kuasa hidro ialah takungan air pada empangan menghalang migrasi ikan ke kawasan hulu di mana tempat ikan-ikan bertelur. Takungan air dan operasi empangan juga mengubah sifat semula jadi air seperti suhu, kandungan kimia, ciri-ciri aliran dan jumlah kelodak. Semua itu akan menjadi perubahan yang signifikan terhadap ekologi dan batuan dan tanah dari hulu ke hilir sungai. Perubahan ini mempunyai kesan negatif pada tumbuhan dan haiwan semula jadi dalam berdekatan dengan sungai dan dalam delta di mana sungai mengalir ke laut. Kawasan takungan air mungkin meliputi kawasan semula jadi yang penting, kawasan pertanian dan kawasan arkeologi, dan juga menyebabkan proses penempatan semula penduduk setempat. Gas-gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan methane juga akan terhasil dalam takungan dan boleh dibebaskan ke atmosfer. Jumlahnya tidak menentu. Pengeluaran dari kawasan takungan air pada kawasan tropika dan iklim sederhana mungkin sama dengan ataupun lebih banyak berbanding kesan rumah hijau akibat pengeluaran gas karbon dioksida dan penjanaan elektrik yang utama juga dengan menggunakan bahan bakar fosil. Seterusnya kita beralih kepada aplikasi penggunaan pada masa akan datang.
Okey, disebabkan sumber kuasa hidroelektrik ialah air, stesen jana kuasa hidroelektrik mesti berada dekat dengan sumber air. Kawasan empangan juga boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi yang menawarkan aktiviti sukan air dan memancing bagi penggemar memancing. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Amir Syafiq dengan nombor matrik B0818104559. Okey, sekarang untuk perbincangan. Dengan adanya projek inovasi kami yang bernama Mini Hydro Dam, penduduk orang asli di kampung Posgop dapat menikmati kemudahan asas yang menggunakan elektrik. Kami mendapati seramai hampir 1000 penduduk, kebanyakannya hanya menggunakan lilin dan pelita petrol untuk menyalakan dan menerangi ketika malam menjelma. Memandangkan penggunaan motor penjana elektrik yang menggunakan petrol sangat memerlukan kos yang sangat tinggi. Ini disebabkan oleh kedudukan kampung ini yang terletak di tengah-tengah hutan di Gua Musang. Maka, penggunaan mini hydro dam sentiasa akan membantu untuk mendedahkan penduduk orang asli dengan penggunaan teknologi moden seperti komputer riba dan telefon pintar di zaman urbanisasi ini. Dengan ini, secara tidak langsung, penduduk orang asli dapat belajar dan mula mengenali perkara yang sedang berlaku di luar kawasan mereka. Mereka juga dapat menikmati kandungan hiburan untuk ditonton bersama ahli keluarga secara percuma dengan penggunaan aplikasi media hiburan dalam internet seperti iFlix, YouTube, View dan lain-lain. Dengan adanya inovasi ini, perbezaan di antara kemajuan penduduk di antara orang asli dan rakyat Malaysia yang di bandar dapat dikurangkan dengan penggunaan penjanaan tenaga elektrik ini. Para penduduk orang asli mampu menarik organisasi luar, tidak kira dari dalam maupun luar negara, untuk menggunakan idea dan inovasi ini supaya dapat terus diperluaskan sehingga kesemua penduduk kawasan pedalaman yang suka mendapatkan bekalan elektrik mampu menikmati kemudahan ini. Penggunaan mini hydrodam yang kecil sangat mudah untuk dibawa dan dialihkan, malah ia juga senang diselenggara untuk memastikan ciptaan ini sentiasa beroperasi membantu mereka yang memerlukan. Okey, nama saya Muhammad Farhan bin Abdullah Sani, nombor matrik B0818101771. Okey, secara kesimpulannya, masalah bekalan elektrik yang berlaku dalam Malaysia ini amatlah serius bagi penduduk Malaysia, terutamanya kepada golongan orang asli suku Temia di Posgop, Gua Musang, Kelantan. Masalah ini amatlah menjejaskan hampir 100 penduduk di 12 perkampungan di Posgop itu. Dengan yang adanya program inovasi sosial, Expansion Electrical Supply, ini hanya dapat membantu penduduk orang asli tersebut dengan bekalan elektrik yang mencukupi. Program EES ini disalurkan dari mini hydro dam yang bersumberkan air sungai dan kawasan tersebut. Program ini juga dapat membantu kerajaan dari segi pembangunan penjanaan kuasa yang lebih kecil dari segi saiz dan juga kos pembelanjaan dengan menggunakan sumber semula jadi yang boleh diperbarui. Malah, hydrodam ini juga telah dilaksanakan di banyak tempat di seluruh negara dan telah diketahui kebesarannya. Justru itu, program EES ini amatlah penting untuk bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu bagi melancarkan proses pelaksanaan ini.